Bismillahirrahmanirrahim. Ekspedisi Mat Kilau Trail 2023 Brigade Tenggara PGA yang telah dilaksanakan pada bulan Ogos bermula 24 Ogos dan berakhir pada 28 Ogos 2023. Program ini bukan sahaja berkonsepkan aktiviti ekstrim, malah penuh dengan elemen penceritaan sejarah perjuangan seorang pahlawan Melayu terbilang, Mat Kilau. Ekspedisi Mat Kilau Trail ini telah digarap dan diolah pelaksanaannya dari bentuk latihan dalam perkhidmatan. Di dalam ekspedisi ini telah diterapkan elemen latihan-latihan PGA seperti ronda pandu arah dan latihan CAW. Para peserta yang terlibat seramai 30 orang dalam kalangan pegawai dan PRP Brigade Tenggara, termasuk 6 orang peserta daripada Majlis Daerah Jerantuk. Mereka ini yang terlibat akan menggunakan peralatan pandu arah yang dibekalkan bagi menentukan arah laluan dan juga kedudukan semasa kumpulan mereka bergerak. Para peserta akan mengharungi satu pengalaman pengembaraan yang jauh dengan jarak keseluruhannya hampir 300 km dengan menempuh berbagai keadaan dan bentuk muka bumi yang berbeza. Pergerakan konvoi ekspedisi ini akan singgah di beberapa lokasi, antaranya di Makam Mat Kilau dan juga di Galeri Mat Kilau pada hari ini, sebelum mereka perjalanan ke Kampung Bantal, Ulu Tembeling, Jerantuk Pahang untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan mereka menaiki bot lebih kurang 4 jam perjalanan. Peserta seterusnya akan mengharungi perjalanan yang cukup mencabar selepas ini untuk sampai ke Kampung Pasir Raja Dungun, Kuala Terengganu. Para peserta mengharungi cabaran aktiviti yang lasak dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda untuk sampai ke penamat di lokasi campsite ekspedisi ini di Taman Rekreasi Lubuk Kain, Kampung Syukur, Dungun, Terengganu. Ucapan terima kasih kepada pihak Majlis Daerah Jerantuk kerana sudi berkolaborasi bersama Brigade Tenggara PGA bagi menjayakan program ini. Ekspedisi ini bukan sahaja bertujuan untuk menguji kemahiran mental dan jasmani semata-mata, malah satu platform terbaik untuk kita mempromosi PGA khususnya Brigade Tenggara kepada masyarakat umum. Penglibatan agensi luar dan juga komuniti setempat dalam program ini antara langkah yang terbaik untuk kita menghidupkan kembali program-program yang mempunyai elemen-elemen berbentuk komuniti polisi. Peluang untuk mendekati masyarakat seiring dengan cogang kata polis dan masyarakat berpisah tiada. Sekian, terima kasih. ajilihi wa ajilihi ma'al-rin Brigade Tenggara dan cabaran. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikum. Ini menyebabkan Mat Kilau. Idea ini datang tahun lepas sebenarnya. Jadi saya terpanggil kepada Mat Kilau pasal satunya ianya berada dalam negeri Pahang Darul Makmur dan kita berkhidmat di sini. Lambat tak apa, janji sampai. Kura tak apa, tapi dia sampai kan. Dia sekali. Kita nak santai-santai je tau. Saya tak ada nak race ke, nak berlomba, tak ada tau. Kita lebih kepada santai. Kita orang kata nak menikmati keindahan alam, khazanah kita ini, di samping kita bersama-sama. That the spirit ekspedisi yang nak kita bina. Mungkin di tahun depan kalau ada bagus ekspedisi ini, kita boleh kembangkan dia. Mungkin boleh jadi trademark kepada Brigade Tenggara. Tanpa perjuangan orang dulu, tak ada kita sekarang. Jadi kita kena menghargai dan sempena bulan kemerdekaan ni tuan-tuan. Bulan ni 31 Ogos
kita akan ada mereka yang ke-66 dan juga Hari Penubuhan Malaysia pada 16 September. So kita take the spirit untuk kita, orang kata, ambil semangat kemerdekaan itu, insyaAllah. Negara akan membuat satu ekspedisi Mak Kilau Trail yang akan bermula pada hari ini sehingga pada 28 hari bulan. Dan dalam perjalanan ini kita akan pergi ke beberapa lokasi di makam pahlawan Mak Kilau dan di tempat di mana bermulanya jejak ekspedisi Mak Kilau ini sehinggalah ke Kampung Raja. Dalam ekspedisi ini seramai 31 orang pegawai dan anggota daripada Brigade Tenggara akan terlibat, dan insyaAllah dengan doa dan sokongan daripada semua pihak, ekspedisi ini akan berjalan dengan lancar dan akan sampai kepada tujuan. 5, 4, 3, 2, 1. Saya ada jumpa ada satu idiot yang saya tak malas saya. Rumah dah. Tapi sebelum tu orang tak tahu, tak kenal. Tak ada lah macam kita minum air kedai tadi. Semua menyimpan rahsia. Dia mungkin tak tahu. Yalah mungkin. Bila لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sama-sama kita pada tengah hari ini dalam program lawatan ke tempat Kilau ni lah, di makam Kilau di jalan di kampung Kedondong. Dan bagi pihak kami, inilah yang dapat kita adakan untuk bersama kita pada tengah hari ini. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi lah terima kasih kerana sudi datang ke kampung Kedondong ni dan menziarahi makam arwah Kilau. Kami daripada Brigade Tenggara BJA ini mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menerima kedatangan kami di sini. So sempena bulan kemerdekaan ni kita mengambil kesempatan ni mengambil semangat Haki Kilau ni untuk orang kata mengenang dan orang kata cuba menghayati perjuangan pahlawan-pahlawan di Pahang ni lah, bagaimana satu ketika dulu masa menentang penjajah ni, macam mana kita nak menjaga negara kita, bangsa kita, agama kita. Jadi mungkin di generasi sekarang mungkin dah jauh jarak dia tu kan, tapi kita cuba dekatkan jurang ni supaya tidak dilupakan kan. Ini merupakan salah satu orang kata perjuangan yang harus kita ketahui dan kita martabatkan dia.
Kalau tidak, dia akan hilang begitu saja. Tidak hanya terhenti di sini, mungkin di masa-masa akan datang, mungkin generasi lain juga akan boleh menyambung legasi. Supaya akan sentiasa diingati, kita ni kalau kita tak semai, dia akan hilang. Kita ambil semangat itu dan mungkin satu hari kita boleh bercerita kepada generasi yang akan datang, kongkong pada anak cucu kita ke. Lahir di sini. Di sini. Lahir boleh tunjuk rumah dia. Tapi lahir. rumah dia tak. Lahir kat sini. Oh, dan dia pun berakhir di sini. Berakhir di sini. Pasal dia dah tahu dah sebenarnya daripada Kelantan, balik ke Kuantan, rumah anak dia. Dan dia balik pula ke Pulau Tawar lah. So di Pulau Tawar tu dia dah tahu dah yang selepas masa dia isytihar tu hari Jumaat kan. Masa tu memang penuh. Dia duduk tiang dia sekarang ni masjid tu dah jadi macam madrasah. Di tiang tu masih ada. Di tiang tu lah dia duduk dan baca Quran. Lepas tu habis baca Quran dia duduk mana dia isytiharkan di Mak Kilau. So orang pun lah sebab lama dah menghilang kan. So kita betul dia Mak Kilau kan. Betul Mak Kilau. So adakah kita mengakui ini adalah Mak Kilau? Pada masa dia mengisytiharkan di Mak Kilau, wartawan daripada luar negara pun datang. Maksudnya ada memang sahih dia. Memang sahih dia. So, Mak Kilau ni dah mati sebenarnya kita orang dah tapi sebenarnya tak. Story ni dia akan berbalik ni. Pengganda dia tu kan. Sebab dia nak bagi semangat orang Melayu ni. Ya. Dah kan. Sebenarnya tak. Itu yang kata bumi dia bakal pisah. Yang kata dia boleh balik ke lembut. Sebenarnya dia bukan mati. Dia ada buat ramuan. Dia pun ni kan, dia buat ramuan. Tradisional dulu kan. Tapi yang masa dikebumikan tu, dia nak anak murid dia saja yang ada di kawasan perkuburan. Mana yang dipercayai je lah. Dia darah tak menceritakan. Yang kata Gurkha, Inggeris dan Gurkha, dia orang bakar satu kampung. Tapi sejarah tu tak diceritakan. Tapi sebenarnya dia dah bakar orang satu kampung. Itu Mak Kilau dia lagi nak marah. Itu yang dia lari ke Lipis kan. So dia lari, dia turun balik ikut Sungai Temeling tu. Dia Kuala Temeling, British dah tunggu kat situ. Itu yang kata dia berperang di Jerang Ampai tu. So dia kalah, dia bunuh. Itu yang kata tadi pergi ke Kelantan, Terengganu kan. So di Terengganu dia dapat perlindungan daripada Tok Kupalo. Dari situlah dia jadi macam, sebab nama-nama dia tu berbeza. Mak Siam kan. Nak sorokkan identiti dia sebenar. Awal. Dia pun ada Ekspedisi Mak Kilau Trail 2023 pada hari ini telah pun sampai ke lokasi campsite kami bertempat di Kampung Bantal, Jalan Tok Pahang. So di belakang saya ini merupakan Sungai Tembeling. Itu sungai menjadi perantaraan utama di masyarakat di sekitar Kampung Bantal ini. Dan ini merupakan lokasi kemahan kami untuk ekspedisi kali ini. InsyaAllah ekspedisi telah bermula pada hari ini, 24 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Khamis, di mana kami telah bergerak daripada Brigade Tenggara PGA ke Makam Mak Kilau, di mana kami melawat Makam Mak Kilau di sana bersama dengan komuniti kampung penduduk di Kampung Kenondong, bersama dengan MDJ, Majlis Daerah Jalan Tut, yang turut sama memberi kerjasama bagi menjaya kampung program ini. Dan seterusnya kami terus bergerak ke Gerdi Mak Kilau untuk makan tengah hari dan seterusnya bergerak ke campsite kami pada petang ini. So satu perjalanan yang cukup mencabar dan satu pengalaman yang cukup berharga. Tim kami Advance Party bertolak daripada Kamp Bukit Galing pada 23 hari bulan jam 8.30 pagi dan menghala ke Kampung Bantal, tempat permulaan ekspedisi Mak Kilau Trail. Dan hari ini kami menyambut
ketibaan peserta-peserta daripada Kem Bukit Galing termasuk timbalan komander kami. Alhamdulillah lah. Setakat perjalanan hari ini cuaca pun baik, tak hujan. Peserta yang paling tua dalam grup PGA ni lah. Saya pun dah berumur 57 tahun dan bakal masuk 58 tahun. Saya lah peserta yang tertua dalam grup ekspedisi Mat Kilau ni lah. Jadi ekspedisi ni julung-julung kali dibuat oleh PDRM di bawah pegawai latihan Tuan Faizul, HP latihan, dan daripada buah fikiran timbalan komander Tuan Hak Kemal. Besok kita akan bermula dalam lingkungan pukul 9 pagi daripada sini, dan perjalanan kita memerlukan masa lebih kurang 2 jam setengah ke 3 jam mengikut pada paras air. Kita tengok pada paras air juga. Jika air cukup mungkin 2 jam ataupun 2 jam setengah. Jika air agak lebih surut kita memerlukan masa lebih kurang 3 jam perjalanan. Jumlah penumpang untuk satu bot macam ni hanya untuk 3 orang sahaja untuk satu bot. Dan semua di sini kita memerlukan boatman yang berpengalaman sebab di sini paras air memang sangat mencabar. Rusah ataupun kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memudahkan ibadat solat kita. Jadi saya rasa tak timbul isu masalah untuk menunaikan solat kerana rusah telah diberikan dan terpulang kepada kita untuk melaksanakannya, memilih sama ada untuk melaksanakan solat jamaah secara takdim ataupun takhir, bergantung pada pilihan kita. Cuma dalam masa yang sama kita tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadat kita. Dan juga sikit bacaan tahlil kita juga pada malam ni buat Allah yarham Maksaleh, Allah yarham Mahsan, Mahsan bin Saleh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Flow ni cukup cantik pada saya, timing ni pun cukup menarik. Jadi alhamdulillah apa yang kita rancangkan untuk hari pertama pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, syukur kita. Ikutan dia mana bukit dia sikit je. Coba dia GPS. Mana dia dapat. Hari ini peserta Trail Mat Kilau akan dilepaskan pada jam lebih kurang 8.30 pagi. Kita mengharapkan kejayaan dan juga tidak ada sebarang kejadian tidak diingini berlaku di sepanjang Mat Kilau Trail ini. Semua peserta ekspedisi Mat Kilau Trail 2023 Brigade Tenggara sedang bersiap-siap untuk perjalanan yang akan bermula pada pagi ini dengan menaiki bot. Dan kita minta semualah pada yang mana mengenali kita semua, kita doa semua untuk selamat pergi dan selamat kembali. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kiranya berjaya, kita membawa nama Brigade Tenggara yang cemerlang.
berada di suku perjalanan baru. So kita ada sedikit masalah dengan kita punya bookman, ada engine sedikit problem, dan kita dijangka sampai dalam checkpoint yang pertama dalam beberapa jam lagi. So halangan kita pada hari ini ialah air sangat detik dan kita mudik tu terpaksa ada tempat-tempat yang terpaksa tolak beliau. ekspedisi daripada Keng Galing ke Kampung Bantah terus ke Kuala Lumpur, tu lepas tu dia bermalam pula, malam itu tidur di Lubuk Kundang dan terus ke kubu Mak Kila di Padang Jerangga di Ulu Dungu kapal busuk. Lepas tu dia terus ke Lubuk Kain di Kampung Suku. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Keng Galing menganjurkan program macam ni.
Saya mengalu-alukan dia orang datang ke sini untuk lain kali lagi. Buat jeti dulu lah, buat jeti. Banyak pokok ni tempat ni dah kemah boleh. Boleh. Kemah sini dengan kemah saya buatkan tepi sungai tu. Dalam tak di depan sana kan. Bagi kumpulan urus dia ekspedisi Mak Kilau, pada 23 hari bulan kami berada di Kampung Bantal. Mereka pada ketika ini berada di Kuala Aceh. Jadi gerakan mereka akan sampai di Lubuk Kain dijangka pada 27 hari bulan untuk membuat peserta-peserta kita merasai bagaimana pengalaman Mak Kilau melalui perjalanan beliau. Jadi pada saya penantian kami pada 27 hari bulan ini sangat bermakna, di mana peserta-peserta akan disambut di Lubuk Kain ini, dan persiapan telah kami buat mulai hari ini sehingga 27 hari bulan pada hari ke-depan. Saya bersama rakan-rakan dapur saya akan menyediakan makanan untuk urus setia dan peserta yang akan datang lah. Yang dekat Jerantuk pun kita masak apa semua kan. Tapi alhamdulillah lah, kesilapan teknikal tu takkan berlaku lah. Petang ni saya akan menyediakan masakan untuk urus setia yang ada lah. So selamat menjamu saudara. So alhamdulillah pada pagi ini cuaca sangat baik. Semua peserta ekspedisi kita bermalam di Kuala Aceh ni. Sebab semalam kita sampai lewat, lepas tu jam 4 tu cuaca pun dah nak gelap. Jadi hari ini kita akan bergerak untuk kita perlu capai kepada 2 checkpoint lah. So memang memerlukan ketahanan fizikal dan mental lah. Harap-harap cuaca akan seperti sekarang, masih cerah dan tidak hujan seperti malam. Moga-moga kita minta doa lah kepada semua agar semua peserta ekspedisi ini berjaya sampai dalam waktu yang ditetapkan dan tiada kecederaan lah. So insyaAllah, apa pun yang penting kita bawa nama Brigade Tenggara cemerlang. Kumpulan petil. Cantik je lah. Cantik lah.
Nanti orang pula tak. Suku perjalanan sebelum sampai checkpoint yang pertama pada hari ini lah. Semasa-masa tindakan kita take file sekejap dan seterusnya cabaran akan bermula untuk pendakian untuk pergi ke checkpoint yang kedua. Masih lagi bersemangat meneruskan jejak yang akan dituruti. Tengok. Dua patah perkataan saja. Saya sedikit. Walaupun saya mengangkat sikit lah. Jadi saya cuba jugalah. Pelapon kaki pun tak berapa baik sangat. Pernah mengalami patah, tapi semangat kawan-kawan ni. InsyaAllah saya teruskan. Kena ada banyak fizikal, mental kena kuat. Bukan cancalang ya. Sabar. Setiap perjalanan tu kena sabar. Hidup pun kena sabar. Nanti dapatlah nikmat dia. Brigade Tenggara Cemerlang. Tapi tak ada punca air. Option kedua, kita turun lagi ke bawah, ada air. Tapi akan masa-masa mungkin 2 jam atau lebih lah, kurang lebih. Depend pada kita punya speed. Turun aja ada naik sikit lah. Kita kata-kata pihak penaja lah. Sikit lah. Tak habis rokok lah, tak habis rokok. Nak tanya tuan-tuan cik-cik dulu. Tuju yang mana? Yang dua. Turun bawah. Turun bawah kita boleh berenang. Tu lah. Boleh kan? Okey. Tuan timbalan semua setuju bawah dah. Alright, kalau semua setuju bawah, packing balik kita. Batu sepadan antara Pahang dan Terengganu di puncak Gunung Ais. Gunung Ais. Tinggi 700 meter. Gambar tu pula, gambar tu pula. Pahang, alik ni kan. Ini Terengganu. Ini kita tengah bakar sardin di permatang antara sepadan Terengganu dan Pahang. Ini di bawah kawasan reserve gunung, hutan gunung ais, dan kita menghala ke tapak campsite Atas Kundang lebih kurang dalam 3 jam lebih lagi. Sekarang masa pukul 6.50 petang malam demi Brigade Tenggara.
dia macam mana pun dia kena pastikan yang depan ni tidak ada yang ketinggalan. Jadi dia kena pastikan semua dapat teruskan tanpa nilah, tanpa ada yang tertinggal. Dekat ekspedisi ni tak adalah yang berlaku dan yang teruk tu tak ada lah. Dan yang ringan pun tak ada. Tumbuhan yang boleh makan dalam hutan ni seperti hutan yang kita lalui ni, macam rebung buluh ada dalam hutan yang kita lalui. Rebung buluh tu kita boleh ambil untuk buat alat perut. Alat perut lah. Kalau So apa rebung lah? Ya. Okey, rebung buluh. Dan salah satu lagi cendawan kulak pusu. Kulak pusu. Okey. Boleh tengok. So yang ni kita ambil contoh lah. Untuk pergi ke kemah di dalam hutan ni, kita kena pastikan di kawasan yang kita nak dirikan kemah tu tak ada pokok mati. Kita kalau nak buat kemah kat mana-mana pun dalam hutan ni, kita kena buat berdekatan dengan water point. Tapi tidak semestinya kita buat betul-betul di sungai. Kepentingan komunikasi ini amat penting bagi saya dan bagi semua peserta Mak Kilau, terutama apabila kita melalui jalan yang tak ada line telefon ataupun perhubungan menggunakan telefon itu terhad. Jadi kemungkinan ada yang bateri habis ataupun line, terutama coverage line tidak mencapai. Mak Kilau ni kita guna set TR2000 dengan TMA. Jadi kita boleh set up dengan set TMA supaya kita boleh berhubung dengan geng Martek dekat Lubuk Kain. Sepanjang perjalanan kita akan berhubung dengan kita punya leader untuk tanya GR, update GPS, dan kita akan bagi lokasi kita terkini kepada Martek. Jadi bagi saya amat penting supaya Martek pun boleh tahu kita punya pergerakan dari kawasan mana ke kawasan mana. Setakat ni tempat yang kita lalui memang ada beberapa tempat tapi terhad lain tu mungkin ada satu bar, kejap lagi hilang. Jadi dia tak stabil berbanding kita menggunakan set perhubungan. Tu set TR dalam 12 kilo gitu. Termasuk barang-barang aksesori untuk keperluan antena, bateri spare mungkin boleh mencapai hingga 16. Beg sendiri anggaran dalam 25-30. Total mungkin kita bawa dalam double bag mungkin dalam 60 ke atas. Bayangkan kata 60 kilo sepanjang ekspedisi untuk mendaki bukit Pecah Pinggan dan bukit Mai Angin. Kami di mana dah sampai ke Latang Kundang tuan. Jadi kami dah buat ikut laluan trek 4x4. Jadi kalau tuan ikut trek tu terus sampai ke Kampung Kusut, saya rasa tak ada masalah tuan. Mana tidak perlu lagi ikut laluan kecil, laluan biasa. Kami dah rintis laluan tu, dah tebang semua tuan. Roger, tak apa, nanti you pergi pada maksimum yang you boleh pergi. Nanti kita akan RV dekat sana je lah. Okey, baik tuan. Kami cuba tuan. Cuma nanti sampai di Latang Kundang minta tolong untuk maklum balik. Kita akan standby tuan. Di Bulak Tan ni dekat dengan jalan seberang tu dah. Kita kena ikut seberang sikit lah. Lepas tu kita nak habis yang menunggu tu. Kita melakar semua tu naik tepi sikit, jalan tu dah. Sikit je lah. Betul-betul.
pengalaman yang amat mencabar, mendaki bukit sehingga ke puncaknya. Tapi dengan semangat yang kental, kita boleh melakukan. Alhamdulillah, hari ini kita akan terus perjalanan menuju ke pengakhirannya, insyaAllah. Untuk makluman Mat Satu, peserta daripada tapak perkemahan atas ni dah berlepas ke bawah. Jom ada terima. Laluan tu mengurut dari jam silati. Alhamdulillah kita selamat keluar dari puncak Gunung Ais dan sekarang ni kita berada di latar Kundang menuju ke Matek. Kita menghampiri ke garisan penamat, satu pengalaman yang tidak dapat digambarkan. Alhamdulillah semua sihat, masih lagi bersemangat. InsyaAllah kita akan sampai sedikit masa lagi ke garisan penamat.
So alhamdulillah pada hari ini semua peserta Mak Kilau Trail Brigade Tenggara PGA selamat sampai ke Matek Mak Kilau, iaitu di Lubuk Kain, dan ini adalah checkpoint yang terakhir lah untuk kita esok ada majlis penutup. So kita sangat bersyukur lah kerana kita semua peserta ekspedisi selamat sampai dengan jayanya tanpa ada sebarang kecederaan. Dan sepanjang perjalanan ekspedisi ini bermula daripada 24 hari bulan sehingga pada hari ini ada 27 dan esok adalah 28 hari bulan penutup. Kita telah melalui beberapa checkpoint yang kita boleh kongsi lah dengan tuan-tuan yang menonton, iaitu di Kampung Bantal, Kuala Cik, Kuala Kemala, Bukit Pecah Pinggang. Bukit Pecah Pinggang ni saya rasa kalau orang bahasa suka-suka lah, boleh jatuh peranakan tau. Bukit Pecah Pinggang ni. Dan kita juga dah naik Bukit Mai Angin dan checkpoint Temuka, Natang Kundan, dan last sekali adalah Lubuk Kain. So kita sangat bersyukurlah, alhamdulillah. Apapun, insya-Allah kita punya prinsip adalah no one left behind. So kita pergi sama-sama dan kita pulang sama-sama. Kita susah bersama-sama, kita senang bersama-sama. Kita lapar bersama-sama, kita kenyang bersama-sama. Yang penting adalah kerjasama, semangat, mental kena tahan, fizikal kena tahan. Dan terima kasih kepada semua yang mendoakan kejayaan kami semua. So, bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai ekspedisi yang seterusnya, anda tunggu di siri yang kedua. Thank you, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mak Kilau ini yang sangat mencabar mental dan fizikal. Kebangkitan ini langsung balik ke Kampung Pasir Raja. Saya hari ini merasmikan majlis penutupan ekspedisi Mak Kilau Trail Bukit Tenggara bagi tahun 2023. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebelum kembali sebagai simbolik kepada berakhirnya ekspedisi ini. Tahun lebih pun boleh ikut kan.
Boleh masuk. Coba. Pakai ni. Ya kalau main nanti kilo. Dia mana sekilas wakil sekilas ni. Orang apa dia sekilas. Boleh follow Tuan Timbalan. Follow belakang. Ucapan dan tahniah kepada Brigade Tengara terutamanya. Bangsa latihan Brigade Tengara yang telah mengadakan latihan dan perkhidmatan di mana mereka telah mengajukan satu ekspedisi yang dipanggil nama Mat Kilau Trail 2023, di mana dalam siri ekspedisi ini memakan masa bermula daripada 24 hingga 28 bulan. Telah melalui perjalanan sejauh lebih kurang difahamkan sejauh 100 km daripada kampung Bantal daripada Pahang cross border hingga ke Hulu Kobun ini, di mana dalam ekspedisi ini mereka telah buat 2 stop malam di kawasan hutan, di mana selain daripada menyusuri sejarah lampau di zaman perjuangan Mat Kilau dan Kesangkatan dengan dia, tujuan utama yang lain lagi yang paling penting ialah menguji tahap mental dan fizikal kepada semua anggota dalam memperhatikan ilmu hutan CAW, yang mana benda ini kalau perlukan latihan yang berterusan bagi memastikan skill dan stamina dalam menghadapi cabaran di masa akan datang, di mana kita dapati sebahagian besar kawasan hutan, hutan simpan, hutan daerah dan sebagainya di Semenanjung dan juga di umumnya di Malaysia ini masih belum terakai sepenuhnya lagi, dan saya harap latihan-latihan ini akan diteruskan oleh semua brigade-brigade yang lain, dan kita akan gunakan sepenuhnya kawasan-kawasan hutan yang ada di Malaysia ini dengan kerjasama agensi-agensi dan juga majlis-majlis kesihatan dan mana-mana yang berkaitan bagi memastikan perjalanan latihan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping kita mengadakan program-program ataupun kerjasama dan mengeratkan hubungan antara PDRM secara umumnya, khususnya PDA dengan masyarakat setempat yang dilalui oleh mereka di sepanjang perjalanan, di mana mereka akan menempuh kawasan kampung-kampung, dan ini akan beri peluang kepada semua pegawai dan anggota untuk meningkatkan ataupun merapatkan lagi hubungan dengan pihak masyarakat, yang mana saya percaya bagi masyarakat pengalaman untuk nak bertembung dengan konvoi yang besar jumlahnya, seperti contoh yang untuk latihan ini melibatkan lebih hampir 30 orang kekuatan satu platoon, yang mana ini akan memberi peluang kepada masyarakat untuk mengenali dengan lebih dekat pasukan keselamatan kita. Lepas kita melintasi Sungai Kuala Cer, kita terputus hubungan dengan Guru Harapan, tapi walau bagaimanapun kita dapat pick up balik dengan Guru Harapan dengan bantuan daripada guide Guru Harapan untuk pick up yang grup sweeper belakang. Saya jarang pakai headlamp waktu berjalan tengah malam, sebab di dalam hutan kita akan nampak denai-denai yang telah dilalu oleh sesuatu benda haiwan ataupun manusia. Laluan tu dia lagi terang daripada semok-semok yang ada di kiri dan kanan kita. Laluan tu lebih kepada memacak. Kita hanya melalui permatang, hanya beberapa permatang sahaja. Selepas permatang kita terus mendaki, lebih kurang kalau orang hikers panggil lutut ke dagu lah. Lebih kurang berapa jam kita memacak? 7 ke 8 jam lebih kurang, sampailah ke puncak Bukit Mayangin di bawah Rizab Gunung Ais.
Ya, saya sarankan kepada sahabat-sahabat saya yang di luar sana, join lah ekspedisi Mak Kilau untuk siri kali kedua. Kerana dekat situ kita dapat menimba beberapa pengalaman, sebagai contoh semangat setia kawan lah. Itu yang penting yang saya nampak dalam grup ekspedisi ni. Atas support kawan-kawan, semangat setia kawan tu, kita semua dapat membentuk tim-tim yang tersendirilah. Tim Barisan Hadapan, tracker, tim yang kedua dan tim yang ketiga. Tak dapat jangka trek pendakian ataupun trek Mak Kilau ni macam mana bentuk dia. Daripada hari yang pertama, kita ingat perjalanan kita mendaki bot tu dalam keadaan yang tak ada halangan. Tapi hari pertama kita ada berjumpa dengan halangan-halangan beting-beting pasir akibat air sungai yang cetek. Pendakian dua buah bukit, iaitu bukit Pecah Pinggang dan bukit Main Angin tu, bagi saya sangat-sangat mencabarlah. Di luar kita punya prediction, kita punya jangkauan minda. Untuk hadapan ni, kita tak jangka lah dia punya laluan dia. Sampai satu tahap kita tak nampak dah dia punya tanda-tanda laluan yang dilalui lah sebelum ni. Kerana memang ada lah tumbuh-tumbuhan apa semua yang tebal. Jadi terpaksa mengambil masa untuk merintih dahan-dahan pokok dan dia punya daun-daun yang tebal tu lah. Cabaran lain adalah bila pokok rotan, pokok yang berduri. Jadi terpaksa tempuh juga. Terpaksa tempuh juga dan buat jalan-jalan. Penat, memang penat lah. Sambil bawa beban dan merintih jalan. Tapi atas semangat serta kawan, so tim-tim kami support sama sendiri lah. Cuba memberi semangat dan membantu semua lain. Menguji kita orang punya mental, fizikal. Sebelum ni kita orang hanya mampu tengok saja, kan? Tengok kat dalam media sosial, pengalaman, tolak bot. Mental kena kuat, fizikal kena kuat. Kalau fizikal kita lemah mungkin lepas ke atas tu. Takut injet ke apa ke, kan? Teknik pun salah satu menjadi peranan penting lah. Teknik untuk simpan tenaga, naik ke atas, ikut arahan guide, ikut arahan kumpulan yang depan tu. Sekadar ikut je, bagi jangan tak nak sebarang risiko injet. Takut injet, memang takut injet lah sebab kita dah letih. Mental pun kadang-kadang kacau. Nak beritahu mental pun kacau sebenarnya, tapi kita orang kumpulan, semangat kumpulan tu, kalau ada yang injet sikit, kita support. Laluan Mak Kilau ni untuk dipromosikan lagi sebagai produk pelatungan daerah ataupun Pantai Pahang ke, kan? Itu kita boleh tahu cara-cara orang dahulu melalui kesusahan untuk berjuang menentang British melalui jalan-jalan yang agak mencabar dan berliku dengan sungai-sungai yang cabar. So saya berharap ramai lagi lah yang dapat menyertai program ekspedisi macam ni. Pengalaman saya melalui jalan ni umur saya 9 tahun dulu. Lepas sampailah sekarang. Dan pengalaman pahit saya pernah tidur bermalam kena kayu tumbangkan jalan tutup jalan tu. Jadi tak dapat dengan perjalanan malam saya. Jadi bermalam di situ. Kemudian pagi besok saya turun tak sampai setengah jam sampai Kuala Kemalau.
lalai ke Yang terbaik ke. lah. Yang terbaik lah. Ya, yang terbaik tuan-tuan Yang terbaik. Yang terbaik. So kita saya mewakili semua pihak urus dia mengucapkan semua peserta lah mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada abang kita kerana telah berjaya membawa kita keluar daripada bermula daripada ekspedisi sampailah selamat sampai ke destinasi dalam keadaan alhamdulillah tiada yang cedera dan selamat sampai dengan seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. So, alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir ekspedisi Mak Kilau. Kita dah melaksanakan penutup sebentar tadi yang telah dirasmikan oleh DCP Datuk Muhammad bin Amin, Kepala Pengarah KDNKA PGA. So, alhamdulillah sepanjang tempoh kita berkampung 5 hari daripada 24 hari bulan hingga 28 hari bulan ni memang banyak dugaan cabaran yang tinggi. So saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua sekali urus dia yang terlibat membantu saya selaku penyelaras ekspedisi ini. So sangat-sangat terharu dan berterima kasih kepada semua yang terlibat. Satu kerjasama yang terbaik, Expedico yang terbaik. So inilah dia PGA tuan-tuan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat. So kita akan BKP balik ke pangkalan setelah sini setelah selesai kita buat fitik. So itu saja, terima kasih dan selamat bagi jaya untuk Brigade Tenggara PGA dan juga all the best untuk semua sekali peserta. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan adakan sedi yang kedua untuk tahun depan dan sebagainya lah. Thank you. Itulah kita rasa naik put, tolak put kan, jumpa asli, lalu sungai, atas bata refleksologi kan, yang buang kasut pun ada kan, macam-macam ada tidur malam hujan kita pindah hutan, kita mencanak bukit ni dalam hati je bercakap ni kan, macam-macam kan, tapi akhirnya kita sampai juga ke puncak dia dan kita turun berjaya walaupun kita tidur di kemuncak dengan air tak ada, dengan sejuk dia, tidur bergulung, begitulah dia. Itulah antara bagaimana perjuangan orang dulu dalam memertabatkan kita punya agama, bangsa dan negara. So kita ni syukurlah dengan nikmat yang Tuhan bagi tentang keamanan negara ini ya. Kita punya berjuang tentang itu pasukan keselamatan kita sama ada PDR dan dan sama-sama menjaga negara supaya kita boleh hidup senang sekarang ni. Tak ada ancaman dan kita kena pelihara lah dia sampai bila-bila. So satu pengalaman saya personally, saya cukup orang kata teruja dan syukur, berterima kasih di atas kita boleh melaksanakan ekspedisi ini walaupun telah kita rancang daripada tahun lepas sebenarnya tuan-tuan. Tahun lepas lagi kita dah rancang dan kita telah berjaya laksanakan walaupun telah beberapa kali ditunda ni. Tapi rezeki Allah nak bagi dekat kita, kita berjaya dan ianya tentu hasil daripada kerja semua pihak. Selain daripada peserta ekspedisi ini yang pergi riki, yang pergi hijau kawasan, yang berhubung antara satu sama lain, pihak urus dia, kita punya supporting group yang bawa kenderaan, Kemkom yang masak untuk kita, bawa peralatan semua, sama ada staf awam yang sediakan kita punya sijil, juga yang sama-sama dengan kita ada 2 orang. Rembo, benar rembo kan? Itu satu pengalaman, kau tak akan jumpa lagi kan? Dalam hidup ni kan, inilah antaranya, kau tak akan sama sekali dalam kan? Saya terus terang, saya umur 56, 2 lah rasanya, tapi atas semangat tuan-tuan saya follow tuan-tuan. Dan alhamdulillah kita berjaya melaksanakan dan especially kita tak ada sebarang kenderaan, kena sengat dengan ni normal lah, telefon 2-3 liang kena, saya cuma tak tahu je lah buat bodoh je kan, tidur atas lantai ni, atas bata ni, itulah pengalaman kita. Kalau tidak kita cerita pada kawan-kawan pun, confirm kita cerita pada anak bini kita semua kan. Tu toki dulu kan. So alhamdulillah so insyaAllah hari ni lepas ni kita dah selesai, kita dah bersihkan tempat ni, kita akan bergerak balik. Semoga selamat dalam perjalanan menuju destinasi masing-masing. Untuk sebarang kekurangan tu kita anggap pembelajaran bagi kita untuk kita memperbaiki di masa akan datang. Kalau ada rezeki mungkin kita boleh buat siri 2, tapi aku jadi urus dia je lah. Tak langat aku buat kan. Bukan apa, bagi peluang kat lain lah.
So kita belajar sama-sama kan. So always kata look at the positive side tu, insyaAllah. Jadi banyak benda yang dipelajari. Cerita ni tuan-tuan, saya cakap 10 tahun tak habis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih beriman, kalau jumpa mesti cerita bab ni. Mesti timbul balik je. Besok satu hari ada buat reunion di mana-mana ke, sport bila-bila ke, mesti akan bercerita benda ni. Satu pengalaman manis Cala-cala ni terus cerita lah kan. Aku pun pakai seluar pendek, malas lah kan. Lantak pergi lah kan. Nak balik, nak ngadu kat bini pun tak berani. Nak pergi kena lembu lagi. Cari penyakit apa dia kata kan. Tapi tak apa, itu keseronokan kan. Kita lelaki, kita suka benda tu kan. So kita kena take the challenge lah, cabaran ni. Okey, kiranya sepanjang ekspedisi ini, kalau ada terlebih bicara terkasar bahasa, saya minta maaf. Dan sesama kita pun begitulah juga kan. Saya amat berbangga bahawa kita boleh bekerjasama membina satu ekspediko di bawah payung Brigade Tenggara PGA. Kita boleh bekerjasama antara satu sama lain. Walaupun air tak ada seorang sikit, kita minum seorang sikit. Tak ada makan, kita makan seorang sikit. That's the spirit tuan-tuan kan. Susah sama susah, senang sama. Kawan lambat, kita tunggu. Kawan tak larat bawa pack, tak apa, dia buka table seminggu tuan-tuan. Rita dah. Jangan mungkin janji ya. Jangan cakap tak serupa bikin ada yang pergi patah balik, yang pergi malam-malam dia bawa balik. Tonton takkan jumpa tuan-tuan. Mereka yang melalui ini saja dan itu adalah pembangkit semangat kepada yang lain. So lepas ni kita akan boleh beredar pelan-pelan. Berhati-hati walaupun kita dah habis ni. Semoga selamat sampai di destinasi masing-masing. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa, lain ketika.